Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur, pengerusi, tuan imam, para ustaz, muslimin muslimat, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat kita berbuka puasa, solat fardu maghrib, kemudian dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni untuk kita meneruskan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan segala amalan kita ini, ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, iaitu kitab tafsiran ayat Ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kita masih lagi membicarakan seruan Allah Ta'ala tentang kewajipan bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Bil qisti syuhada'a lillah, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah Ta'ala. Baik, kita sambung pada muka surat 339. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Sikap adil Suwar bin Abdullah. Suwar bin Abdullah ini beliau adalah seorang hakim. Beliau adalah seorang hakim. Khalifah Ja'far Al-Mansur menulis surat kepada Suwar bin Abdullah. Khalifah Ja'far ni dia tulis surat, dia tujukan kepada Suwar bin Abdullah, yang mana Suwar bin Abdullah ni iaitu hakim di Basrah. Dia seorang hakim di Basrah. Surat tersebut tertera dalam surat itu, isi kandungan surat itu, lihatlah ke bumi dan mengandungi permusuhan antara seorang panglima dan pendagang, maka menangkanlah panglima. Jadi Khalifah Ja'far ni dia hantar surat kepada Suwar bin Abdullah. Suwar bin Abdullah ni seorang hakim di Basrah. Maka Khalifah Ja'far ni kata apa? Ada permusuhan ataupun persengketaan antara seorang panglima dengan seorang pendagang. Maknanya seorang panglima, seorang lagi pendagang. Jadi kedua-dua ni dia punya pangkat dia, jawatan dia tak sama lah. Jadi kata Khalifah Ja'far Al-Mansur ni, dia kata kepada Suwar bin Abdullah ni, dia kata apa? Dia kata menangkanlah panglima tu. Maknanya memihak kepada panglima tu. Jadi dia suruh hakim ni, ya, menangkan panglima tu. Suwar bin Abdullah membalasnya dengan berkata, kemudian Suwar bin Abdullah ni, dia seorang hakim, dia kata apa? Dia berbalas dengan berkata, bukti menunjukkan bahawa kemenangan itu di tangan pendagang. Jadi dia kata bukti
menunjukkan bahawa yang menang dalam kes tu adalah pedagang itu, bukan panglima itu. Walaupun Khalifah Ja'far Al-Mansur dah utus surat suruh Suwar bin Abdullah seorang hakim ni menangkan si panglima tu. Jadi dia seorang hakim, dia tak ikut. Dia kata apa? Dia kata bukti menunjukkan yang menang dalam kes tu adalah seorang pedagang, bukan panglima tu. Aku tidak akan memberikannya kepada yang lain kecuali ada bukti. Kata Suwar bin Abdullah, kalau ada bukti, boleh membuktikan bahawa panglima itu yang membuktikan bahawa dia menang dalam kes itu, bagi bukti. Ya. Lalu Al-Mansur membalas, demi Allah, tiada Tuhan selain dia, berilah kemenangan kepada panglima. Kemudian tuan-tuan, Khalifah Ja'far ni dia kata lagi, dia kata demi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, dia kata bagilah kemenangan kepada panglima tu. Suwar membalasnya, demi Allah, tiada Tuhan selain dia, saya tidak akan menarik balik kemenangan di pihak pedagang. Pedagang ni kalau kita ni businessman ni berjaya pula. Pedagang dululah susahlah nak bandingkan dengan seorang panglima ni. Dia kata Suwar bin Abdullah sebagai hakim ni walaupun diasak, maknanya suruh menangkan juga memihak kepada panglima tu, dia kata dia tak akan menarik balik. Ini baru hakim adil. Siapa pun suruh dia, arahkan dia, kalau tak ada bukti maka dia tak akan ikut. Ini betul hakim. Malangnya tuan-tuan, ada hakim hari ni tuan-tuan, wal'iyadzubillah min zalik, kita minta jauh. Ya, kalau dapat arahan, kalau dapat habuan, sogokan, maka dia ikut arahan tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan hakim-hakim kita kat Malaysia ni tuan-tuan semua hakim yang adil, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dia kata aku tak akan tarik balik kemenangan di pihak pedagang kecuali dengan alasan yang tepat. Setelah surat tersebut sampai ke tangan Al-Mansur, dia berkata Allah Ta'ala telah memenuhinya dengan keadilan, sedangkan para hakimku telah menunjukku ke arah kebenaran. Jadi Khalifah Ja'far Al-Mansur ni akhirnya dia kata hakim dia telah tunjukkan kepada dia jalan kebenaran. Dia kadang-kala tuan-tuan, penasihat ni penting. Penasihat sebuah negara tu, negeri ke, kalau penasihat dia tu baik, insya-Allah dia punya pemerintah dia punya raja dia insya-Allah baik. Sebab kadang-kala yang memberi arahan ni kadang dia hanyut dengan kekuasaan dia. Jadi dia dah biasa mengarah, betul ke tak betul ke, zalim ke tak zalim ke, halal ke haram ke, dia peduli apa? Dia arah je. Tapi bila ada penasihat ataupun orang yang dia arah tu tak ikut arahan dia tu, disebabkan apa? Disebabkan takwa pada Allah, maka menyandarkan. Jadi akhirnya Khalifah Ja'far Al-Mansur ni sedar. Dia kata hakim dia ni menunjukkan kepada dia jalan kebenaran. Kalau hakim dia ikut cakap dia, buat menangkan si fulan dalam kes ni, okey bos. Menangkan si fulan, okey bos, menurut perintah. Kalau dalam surat rasmi tu kan, bawah tu arahan apa-apa saya yang menurut perintah. Menurut perintah ni kita maklum, tidak ada ketaatan di dalam melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ketaatan. Muslimah, para isteri, kalau suami dia suruh perbuatan tu, perkara itu maksiat, dosa, dia tak boleh taat. Awak raya ni pakai baju kebaya lah, saya nampak awak dah slim dah.
Tak boleh bang, saya biasa pakai jubah bang. Nak, bukan muslimah sinilah, dekat Afrika sana. Nak. Jadi kalau suami suruh berpakaian yang maknanya tak patuh, tak menutup aurat dengan sempurna lah. Jadi tak boleh ikut. Nak pula tuan-tuan, tahun ni boleh beraya tuan-tuan. Jual baju ni iklan tak kira lah tuan-tuan. Macam-macam baju ada. Baik, jadi tuan-tuan tak boleh taat kalaulah perintah itu, suruhan itu bercanggah dengan syariat ataupun perkara itu ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Maha Besar menunjukkan keadilan itu tidak berlandaskan hawa nafsu. Jadi tuan-tuan, keadilan ini dia tidak boleh berlandaskan hawa nafsu. Sebab itu kita kena buat mesyuarat. Apa jabatan ke, institusi ke, apalah tuan-tuan, dalam rumah tangga pun, suami isteri nak buat keputusan apa, tak boleh mengikut hawa nafsu. Kena bincang elok-elok. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah bagikan ilham, bagi jalan keluar bila ada satu-satu masalah. Jadi kalau keadilan itu tuan-tuan, kalau berlandaskan hawa nafsu, dia tak akan adil. Dia tak akan adil. Dan juga keadilan dan tidak dibelenggu rasa takut kehilangan kuasa atau sebagainya. Jadi tuan-tuan, keadilan ni dalam syarak, makna di sisi Islam itu apa tuan-tuan? Keadilan ini meletakkan sesuatu pada tempatnya yang selayaknya. Kalau tak meletakkan sesuatu tu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah satu kezaliman. Jadi tuan-tuan, keadilan dia ni tak boleh dibelenggu rasa takut hilang kuasa, hilang jawatan, tak boleh. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Atau sebagainya, pengawas keadilan itu adalah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah ni dia yang mengawasi. Allah ini dia haramkan kezaliman. Inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sendiri berfirman, aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Sedangkan dia adalah Khalik, pencipta. Allah boleh buat apa sahaja. Fa'alul lima yurid. Tak ada orang yang boleh paksa Allah Ta'ala. Tak ada orang yang boleh condemn, kritik dan sebagainya. Kita hanya pasrah kepada Allah, redha. Allah Khalik, pencipta, mengatakan dia haramkan zalim ke atas diri. Baik, maka Allah Ta'ala ni dia pengawas keadilan itu. Baik, tentang akhir tentang adil ini. Saudaraku yang tercinta, renungilah dirimu seandainya lembaran amal itu berterbangan, timbangan telah tersebar dan kami menyeru namamu di hadapan semua makhluk. Kata pengarang kitab tuan-tuan, di hari akhirat nanti tersebarlah, maknanya lembaran amal kita ni, buku catatan amalan kita ni. Iqra' kitabaka, bacalah buku catatan kamu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi bila mana lembaran amal ni dah tersebar, nama kita diseru, fulan, fulan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Di manakah fulan bin fulan? Lalu diucapkan kepadamu, menghadaplah kepada Tuhanmu.
Jadi dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Setiap orang menghadap Allah. Para malaikat menghampiri dan mendekatkanmu kepada Tuhanmu. Jadi di sana tuan-tuan, di mahsyar ini, di akhirat adanya para malaikat. Para malaikat inilah tuan-tuan yang akan menjalankan tugas seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kebingungan dengan nama yang sama atau gelaran yang berbeza. Kena ingat tuan-tuan, jangan buat zalim. Akhirat ada orang nama apa? Zulkifli contohnya. Punya ramai orang ada nama Zulkifli. Diseru tu tak bingung. Tak kebingungan, maknanya Zulkifli yang mana satu? Tu tak ada, akhirat dia tak ada macam tu. Ataupun gelaran yang berbeza, gelaran pun tak ada. Semua hamba Allah. Sebab tu kena ingat di dunia jangan buat zalim, berlaku adil. Kemudian apa lagi yang ingin kamu katakan atau lakukan? Kita nak buat apa? Kita nak kata apa? Kalau kita bersalah, tetap bersalah, dihukum oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Para malaikat akan memukul anggota tubuhmu. Malaikat tuan-tuan, tugas dia pukul mereka yang berdosa ni, pendosa ni, mengubah keadaanmu dan menerbangkan lubuk hatimu. Maknanya dia azab, dipukul. Lalu apakah yang akan kamu lakukan pada hari kiamat? Sedangkan kezaliman telah menghancurkanmu. Kita nak buat apa lagi? Sewaktu di dunia kita buat zalim. Apa lagi yang akan kamu lakukan ketika sikap munafik dan kejahatanmu telah terbukti, terdedah habis? Sifat munafik kita, kejahatan kita. Bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepadanya dan mohonlah agar dia menerimamu. Wahai Tuhan, terimalah taubatku, bersihkanlah dosaku, kabulkanlah permohonanku, kuatkanlah hujahku, tunjukkanlah hatiku, luruskanlah lidahku dan hilangkanlah kedengkian hatiku. Wahai Zat yang Maha Pengasih terhadap orang yang mengasihi, wahai Tuhan semesta alam. Habis tuan-tuan, itu seruan tentang berlaku adil. Jangan melakukan kezaliman dan berilah kesaksian yang benar. Jangan berbohong dalam apabila kita menjadi saksi. Baik, tu ada masa sikit tuan-tuan, 11 minit lagi. Kita masuk pada seruan yang seterusnya, iaitu tentang haram menunaikan salat ketika mabuk dan syariat tayammum. Maknanya tuan-tuan, nak tunaikan salat ini tak boleh dalam keadaan mabuk. Baik, saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. InsyaAllah kita tengok tuan-tuan terjemahan dan tafsiran dia mana masa yang ada ni insyaAllah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Ini tuan-tuan, ayat ini tuan-tuan, asbabun nuzul dia. Allah SWT berfirman, orang yang beriman, jangan kamu ni la taqrabus salah, jangan kamu dekat salat, mendekati salat, jangan kamu mengerjakan sembahyang sedangkan kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar, kamu tahu apa yang kamu katakan. Asbabun nuzul dia tuan-tuan, sebab turunnya ayat ni, iaitu tuan-tuan, ketika mana Abdurrahman bin Auf dia masak
Kemudian dia sediakan makanan dan minuman, dia jemput para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Kemudian lepas makan minum itu, minuman itu tuan-tuan adalah minuman arak lah, sebelum arak diharamkan. Jadi makan minum, kemudian mereka solat maghrib. Solat maghrib mereka maknanya dibaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Tetapi tidak membacanya dengan betul. Dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Ini dia silap situ. Dia baca wa nahnu na'budu ma ta'budun, kami sembah apa yang kamu sembah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Dululah tuan-tuan, yang mana pengharaman arak ini dia ada peringkat dia lah. Ada peringkat dia. Ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansar. Kemudian ada ayat yang lain lagi tuan-tuan, dia ada peringkat dia. Hinggalah arak itu diharamkan total. Nah, dia ada peringkat dia. Jadi dalam solat kita semayang, kita kena tahu apa yang kita baca. Kalau hari ini maksudnya, kalau kita solat ini mesti khusyuk lah. Mesti khusyuk tuan-tuan. Maknanya hal ini disebabkan tidak mendatangkan kekhusyukan dan ketundukan dengan munajat, berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka kita hari ini tentang solat, kita berusaha untuk solat dengan khusyuk. Solat dengan khusyuk ni tuan-tuan, kita daripada sebelum solatnya, maknanya baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu rabbin nas, maknanya takbir, kemudian memahami bacaan-bacaan, walaupun kita tak dapat memahami semua bacaan dalam solat, daripada takbiratul ihram hinggalah kita beri salam, tapi sekurang-kurangnya kita cuba. Ada buku panduan solat tu, ada terjemahan dia. Apa maksud at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, supaya apa? Kita baca, kita tadabbur ayat, supaya kita punya fikiran ni tak melayang ke mana-mana. Jadi khusyuk juga tuan-tuan penting dalam solat. Baik, kemudian ke dalam ayat ini juga Allah Ta'ala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kemudian, dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala berfirman, kalau kita berjunub, jangan kita berada di dalam masjid. Kalau orang perempuan, dia tentang darahnya panjang ceritalah tuan-tuan. Jadi junub ni secara ringkasnya berhadas besar. Contoh kalau kita i'tikaf malam 10 terakhir tu, kita mimpi dewasa lah. Jadi bila mimpi tuan-tuan, maka kita kena mandi junub. Bila kita mimpi tuan-tuan, kita i'tikaf dalam masjid, kita kena keluar mandi. Tetapi dibolehkan kalau kita hanya illa abiri. Ini dalam perbahasan fiqah ni panjang lah. Dia nak melintas tu, bagi orang perempuan dia kena pastikan maknanya ditutup elok lah, maknanya tidak ada apa-apa yang menitis dan sebagainya. Illa abiri,
sabilin hatta taghtasilu. Maknanya dia kena mandi junub. Kalau berjunub tak boleh berada di dalam masjid, melainkan hendak dia melintas sahaja. Kemudian wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Kemudian ini tentang hadas lah tuan-tuan. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, ini tentang berwuduk lah. Kalau kita sakit ataupun kita dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuhan dengan perempuan. Ini kalau kita batal wuduk. Kita batal wuduk, kita nak berwuduk. Kita nak berwuduk, kita tak boleh berwuduk disebabkan kita sakit, contohnya anggota kita sakit. Ini juga panjang perbahasan tentang tayammum. Jadi tak boleh nak berwuduk dengan air, takut lebih mudarat, luka lebih lambat sembuh, maka dibolehkan tayammum. Ataupun kita dalam musafir, ataupun orang yang dia ni pergi buang air besar, buang air kecil, ataupun aula mastumun nisa, dia sentuh wanita, suami sentuh isteri. Mazhab Syafi'i sentuh batal. Manakala perbahasan mazhab lain lebih panjang lagi lah. Kemudian kamu tidak mendapat air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Sikit tuan-tuan. Jadi kalau seseorang tu tuan-tuan, dia ni batal wuduk dia, maka dia nak ambil wuduk, air tak ada. Air tak ada tuan-tuan, apa dia buat? Dia tayammum dengan sapu muka dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan asbab 2 minit tuan-tuan. Asbabun nuzul tentang tayammum ni juga, ringkasnya, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Aisyah, dia keluar pergi ke macam tempat lapang lah, macam padang pasir gitu. Kemudian kalung rantai Aisyah ni jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, Nabi SAW dengan pengikutnya, para sahabat, mencari kalung tu. Punyalah lama cari tuan-tuan. Dan bila mana masuk waktu nak ambil wuduk, air tak ada. Sehingga Abu Bakar marah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kamu punya pasal kalung leher rantai kamu ni hilang, dah menyusahkan Nabi SAW dan orang lain nak cari. Tempat ni bukan ada air. Sampai Abu Bakar Siddiq dia macam dia cocok sikit tubuh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, marah dia. Kemudian Nabi SAW pun bila mana tak ada air, maka bagi Nabi SAW pun bertayammum. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, itu juga asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tentang tayammum, fatayammamu sa'idan tayyiba. Disebabkan itulah tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah tazkirah Ramadan, kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, perempuan semua yang hadir. Dan mudah-mudahan saki-baki Ramadan beberapa hari lagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan segala amal ibadah, dan moga-moga amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.